Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan dan ibu-ibu bapa-bapa sekalian. Saya Mas Bayu. Hari ini saya akan sambung lagi tentang topik perjalanan Imam Mahdi, peringkat yang ketiga. Tadi telah pun saya jelaskan dalam 2 episod yang terdahulu. Pertama tentang kisah bagaimana pengenalan diri, iaitu asas penerimaan oleh Imam Mahdi dalam melaksanakan perjalanan beliau. Dan yang keduanya adalah tentang bagaimana semalam tentang pelaksanaan atas apa yang telah beliau imani ataupun telah beliau fahami dalam perjalanan peringkat yang pertama. Jadi hari ini adalah peringkat yang ketiga. Jadi apakah peringkat yang ketiga ya tuan-tuan dan puan-puan? Makin mendebarkan makin membawa kita kepada begitu banyak ruang untuk mula membuka lagi demonstrasi baru dalam penjelasan berkaitan tentang akhir zaman, khususnya tentang Imam Mahdi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, peringkat yang ketiga perjalanan Imam Mahdi adalah tentang berbalik kepada faktor yang khusus, iaitu apabila melaksanaan itu telah berlaku, maka ia perlu dilengkapkan dengan perjalanan yang penuh dengan ujian-ujian kesabaran. Jadi perjalanan ketiga adalah perjalanan kesabaran. Maksudnya kesabaran di sini, Imam Mahdi akan mula menempuh ujian-ujian daripada peringkat awal lagi, dalam arti kata lain daripada peringkat masa lagi remaja, masa kecil, sehinggalah peringkat dewasa, berkeluarga. Semua itu akan ada ujian-ujian yang akan ditempuh oleh Imam Mahdi. Tadi sebagaimana yang telah saya nyatakan sebelum ini, bukanlah kisah Imam Mahdi ini berlaku dalam masa satu hari ataupun satu malam. Ia berlaku dalam satu proses yang sangat panjang, daripada usia kecil sampailah dia menerima hakikat bahawa dia adalah Imam Mahdi. Maksudnya bagaimana? Maksudnya dalam usia kecil juga dia ada cabaran, ada ujian. Dalam usia remaja ada ujian dan cabaran. Dan semestinya semakin dewasa, semakin besarlah ujian-ujian ataupun cabaran-cabaran yang dihadapi oleh Imam Mahdi untuk memposisikan diri dia. Tujuannya untuk memposisikan diri dia. Maka untuk beliau menempuh semua ini, tuan-tuan dan puan-puan, beliau kena sabar. Maka perjalanan itu adalah perjalanan bagaimana beliau mendapat realiti tentang perkara yang sangat asas untuk beliau mencapai titik akhir sebagai titik kemenangan, iaitu kesabaran. Perjalanan sabar adalah perjalanan yang sangat berat yang perlu ditempuh oleh Imam Mahdi. Begitu banyak persoalan-persoalan yang datang pada diri beliau, begitu banyak sekali liku-liku yang beliau hadapi, beliau kena sabar. Maka kesabaran itu saya pecahkan kepada 4 bahagian sabar yang perlu beliau lalui, dalam kata lain yang perlu beliau hadapi. Jadi minta maaf lah tuan-tuan dan puan, mungkin suara sekeliling ni agak bising sebab saya ada di luar sekarang ni. Saya berada di kawasan ibu kota, sedang mencari peralatan untuk pembangunan projek saya. Jadi minta maaf lah kalau ada suara tak begitu jelas kerana saya kena buat juga walaupun saya di luar. Video ini untuk saya pastikan pukul 9 nanti kita ada video. Tuan-tuan dan puan tunggu tak ada video pula. Jadi sambung balik kepada tadi itu, adalah ada 4 bahagian kesabaran yang perlu dilalui oleh Imam Mahdi. Pertama adalah kesabaran yang beliau lalui pada peringkat dirinya sendiri. Jadi maksud dekat sini, beliau adalah manusia ya tuan-tuan dan puan yang mempunyai limitation atau mempunyai had atau mempunyai satu ruang yang bukanlah infinity, tetap ada hadnya. Maka segala ujian yang sampai kepada beliau, beliau kena menerima, menahan atas diri sendiri. Dalam arti kata lain, kalau miskin, beliau kena sabar dengan kemiskinan pada dirinya. Bukan melihat kemiskinan pada orang lain, tetapi melihat kemiskinan itu datang pada diri dia. Dia kena sabar.
bila dia menghadapi perjalanan, contohnya ujian dalam aspek dipulaukan atau difitnah atau berbagai-bagai lagi situasi, maka itu berlaku langsung kepada diri dia. Bukan dia dengar cerita orang, bukan dia dengar cerita orang tertentu yang menghadapi masalah sedemikian, tetapi ia berlaku pada dirinya sendiri. Maka untuk itu, tuan-tuan dan puan-puan, Imam Mahdi menempuh proses bagaimana nak sabar menghadapi semua peristiwa-peristiwa ataupun ujian-ujian itu pada diri dia sendiri terlebih dahulu. Maka nak mendengar kisah-kisah orang-orang lain, perjalanan orang lain, perjalanan kesukaran pihak lain, itu satu yang tak ada isu ya tuan-tuan dan puan, boleh kita dengar kisah sahabat-sahabat, kisah para rasul, betapa sukarnya mereka. Tetapi kita hanya sekadar mendengar. Tetapi dalam kisah ini ada persoalan melaluinya atas diri sendiri. Jadi apabila ujian-ujian yang diterima oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW daripada kecil sehingga beliau diangkat menjadi rasul, maka tuan-tuan dan puan-puan, saya yakin telah pun membaca sirah Rasulullah, bagaimana Rasulullah menghadapi begitu banyak ujian, begitu banyak suasana yang mengganggu kehidupan normal beliau, ya. Jadi perkara yang sama juga akan berlaku kepada Imam Mahdi, kepada diri dia. Maka itu yang saya maksudkan tadi. Perkara yang pertama, atas apa juga situasi yang berbalik kepada peringkat yang ketiga tentang kesabaran, akan datang pada dirinya dulu. Dia kena tahu kesabaran itu apa. Dia kena tahu bagaimana menilai atau memahami kapasiti kesabaran yang ada pada diri dia. Kerana kita kena ingat, Imam Mahdi bukan malaikat ya tuan-tuan dan puan-puan. Kalau malaikat ni, dia tidak ada nafsu, dia tak adalah memiliki keinginan makan, minum dan sebagainya. Maka itu kita harus faham, Imam Mahdi adalah manusia yang ada sifat, yang ada perasaan, yang ada nafsu. Maka inilah proses yang beliau kena tempuh bagi dirinya sendiri. Kalau rasa sakit pada jasad, pada fizikal, dia kena rasa sakit itu bagaimana. Kalau dia rasa dipulaukan, maka dia kena rasa bagaimana rasanya daripada diri dia. Maka semua itu perlukan kesabaran, perlukan suatu kekuatan pelaksanaan perjalanan kesabaran bagi diri dia tanpa ada bantuan daripada mana-mana pihak. Dalam arti kata lain, sabar dia ada orang lain tolong ambil sikit, sabar ni mungkin ibu dia ambil sikit ke, kawan dia ambil sikit ke, ataupun mungkin ada di kalangan yang berhampiran tu boleh kongsi-kongsi kesabaran yang dia dihadapi oleh Imam Mahdi contohnya. Tak boleh ya tuan-tuan dan puan-puan, kerana kesabaran itu harus dimiliki, harus dilalui, difahami oleh Imam Mahdi secara langsung bagi diri dia. Jadi itu adalah bahagian yang pertama dalam proses perjalanan Imam Mahdi peringkat ketiga, bahagian kesabaran. Yang keduanya adalah atas faktor yang sabar dari segi aspek sekeliling dia yang paling hampir, yakni dari aspek keluarga. Kalau kita lihat dalam sejarah baginda Rasulullah SAW, kita akan dapat lihat bagaimana Rasulullah menghadapi tantangan daripada begitu banyak peringkat, golongan, lebih-lebih lagi daripada keluarga sendiri. Abu Jahal contohnya adalah tidak lain tidak bukan daripada keluarga dia juga, pakcik dia juga contohnya. Maka dia akan menghadapi tantangan daripada orang yang paling hampir. Dia akan menghadapi tantangan daripada mereka-mereka yang sepatutnya memayungi beliau ataupun mempertahankan beliau. Tetapi apa yang berlaku, beliau telah pun menghadapi status ataupun situasi yang mana yang paling dekat akan menjadi penentangnya terlebih dahulu. Jadi ini akan dihadapi oleh Imam Mahdi dalam perjalanan beliau, dalam usaha untuk melengkapkan perjalanan beliau di akhir zaman untuk sampai kepada peringkat kepimpinan. Maka keluarga yang paling dekat akan menjadi suatu manifestasi ataupun suatu ruang untuk beliau memahami
bagaimana status, bagaimana cara untuk beliau menghadapi apa juga suasana, kerana untuk kita maklum ya tuan-tuan dan puan-puan, dan kita sedia maklum, ujian yang paling dekat adalah ujian yang paling sukar. Artinya kalau dalam kalangan yang paling dekat itu keluarga kita sendiri. Macam katakan pepatah Melayu ya tuan-tuan dan puan, cincang air tak akan putus. Jadi dalam aspek ini tadi kita akan balik kepada faktor yang sama, di mana bila keluarga sendiri yang menjadi pihak yang akan menentang, maka itu agak sukar untuk dihadapi, khususnya dalam kebanyakan manusia. Kita sendiri kalau orang luar tu mungkin kita boleh lagi bertahan, tetapi bila sampai kepada peringkat keluarga sendiri, itu akan begitu sukar untuk kita tempuh. Dan ini yang akan dilalui oleh Imam Mahdi, iaitu daripada bahagian yang kedua, berkaitan dengan beliau, iaitu keluarga dia ya, yang akan menjadi penentang, yang akan menjadikan beliau melalui proses yang dinamakan kesabaran ya, dalam peringkat yang ketiga tadi. Okey. Perkara bahagian yang ketiga dalam proses kesabaran adalah dalam usaha beliau melihat hasil. Maksudnya bagaimana? Beliau kena sabar, kerana apa juga perkara yang beliau tempuh, beliau sentiasa melihat perkara itu dalam suasana yang seolah-olah macam tidak ada hasil ya, buat macam-macam, buat berbagai-bagai situasi, buat berbagai-bagai suasana, tapi apa yang berlaku tetap kelihatannya tu tidak ada seperti tak ada hasil. Bayangkan daripada usia dia remaja, daripada kecil sampai dewasa, macam-macam dia buat, macam-macam dia lakukan, tapi sudah-sudahnya dia kata macam tak selesai, macam tak jadi-jadi. Kalau dia buat sesuatu perkara, dia cuba selesaikan satu perkara itu tadi, tapi bila dia cuba lengkapkan apa yang berlaku, dia dah buat, tetapi hasilnya seolah-olah tak siap. Dan itu adalah satu perkara yang akan datangkan konflik kepada diri dia. Okey, di sini tuan-tuan dan puan-puan, kesabaran yang ketiga, peringkat yang ketiga ni adalah kesabaran bagaimana dia menerima hakikat. Dia dapat menyabarkan diri dia tentang hasil yang dia lakukan, tetapi tidak jelas lagi, belum lengkap lagi, kerana bukan ianya tidak dalam kata lain, bukanlah sesuatu yang tidak tepat yang dia lakukan, tetapi kerana faktor masa. Kalau ketentuan itu datang daripada Allah, kita hanya merancang, dan manusia merancang, Allah yang akan menentukan. Maka kena sabarlah ya, dalam soal itu. Maka Imam Mahdi juga akan melalui proses yang sama. Dia kena sabar, dia yakin, dan dia katakan pada diri dia, insyaAllah pasti akan sampai masanya akan sampai kejayaan. Maka kesabaran dia untuk menanti melihat hasil kejayaan, iaitu kejayaan dia ini bukan dalam soal material atau kejayaan dari segi aspek kebendaan, tetapi kejayaan dalam kata lain melihat perubahan pola fikir, melihat perubahan dari segi sosial masyarakat yang akan mula kembali kepada moral yang sebagaimana saya katakan semalam, nilai-nilai yang baik, nilai-nilai mulia dalam semua situasi, dalam semua keadaan. Maka hasil yang beliau ingin capai adalah melihat bagaimana manusia mula kembali kepada aturan-aturan sunatullah, aturan-aturan yang hukum-hukum Allah yang telah disampaikan oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW daripada awal lagi perkembangan Islam di dunia. Jadi yang keempat, tuan-tuan dan puan-puan, bahagian yang keempat dalam kesabaran ya, perjalanan kesabaran Imam Mahdi adalah untuk beliau menghadapi sistem sedia ada. Kerana Imam Mahdi, sebagaimana yang saya katakan dalam video-video yang sebelum ini, beliau memiliki kapasiti yang berbeza, keilmuan yang luar biasa, keilmuan yang tinggi, yang tidak ada berbandingan dengan masyarakat dunia pada akhir zaman. Ilmu dia dalam persoalan moral dia, dalam persoalan keupayaan teknologi, dan khususnya dalam pemikiran dari sistem ekonomi. Jadi bila beliau memiliki ini semua, apa yang berlaku dalam yang ada di dunia pada saat itu adalah sistem yang sebenarnya sentiasa bertentang dengan apa yang
beliau lihat, maka beliau kena sabar menanti saatnya. Jadi bukan mudah ya tuan-tuan dan puan. Contohnya kita dah tahu, contohlah ni contoh, kita tahu benda tu salah, tapi kita tak boleh nak buat apa-apa dengan kesalahan. Sebab kita tak ada kuasa, atau kita tidak ada, bukan kita berada pada posisi yang boleh menjadikan dia sebagai suatu pelaksanaan yang langsung total. Maka itu yang akan menyebabkan perasaan ataupun jiwa Imam Mahdi penuh dengan rasa sedih, sayu, kerana dia nampak perkara itu tidak tepat, bertentangan dengan apa yang beliau faham, bertentangan daripada apa yang beliau telah miliki, yakni daripada sunnatullah, daripada fitrah ataupun hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sistem itu beliau lihat pincang, sistem ekonomi pincang, sistem pendidikan pincang, sistem dari segi moral pincang. Jadi kita bila lihat di situ, bila Imam Mahdi melihat dari segi macam itu, dia nak ubah, dia nak memastikan bahawa masyarakat tidak terbelenggu dengan sistem-sistem yang pincang, sistem ekonomi kapitalis, sistem pendidikan yang berteraskan kepada keuntungan, dan berbagai-bagai lagi. Jadi bayangkan tuan-tuan dan puan, beliau ada pengetahuan, beliau ada jawapan, beliau ada solusi kepada semua kepincangan sistem di akhir zaman. Tapi beliau hanya mampu melihat, beliau hanya mampu memerhatikan bagaimana rasanya tuan-tuan dan puan. Maka apa yang beliau melakukan pelaksanaan itu dengan sendirinya. Beliau akan mula membangunkan apa juga yang beliau miliki, tetapi hanya kelompok-kelompok kecil sahaja yang akan menerima, kelompok-kelompok kecil sahaja yang akan mengambil pendekatan untuk menerima apa yang beliau lakukan. Kerana saya dah katakan sebelum ini semua sistem-sistem yang ada adalah sistem penguasaan total daripada pihak yang bertentang dengan hukum Allah. Jadi Imam Mahdi ada jawapannya. Imam Mahdi ada solusi kepada itu semua, tapi beliau tak dapat lakukan apa-apa pada saat sehingga akan sampai waktunya nanti. Maka beliau kena sabar, kerana bagi mereka-mereka yang bersabar pasti akan boleh kemenangan. Itu janji Allah. Maka dia kena lalui proses itu, kerana sistem yang ada pada saat itu adalah sistem yang telah pun bertentang secara total dengan apa yang ada di dalam sistem yang dibawa Imam Mahdi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita sebenarnya semakin hari semakin jauh daripada realiti kalau kita dapat lihat di sekeliling kita. Maka apa yang saya jelaskan dengan perjalanan yang dibawa oleh Imam Mahdi, perjalanan yang akan membawa kita kepada realiti, kata hidup ini penuh dengan persimpangan-persimpangan yang perlu dipilih, dan kena pastikan bahawa pemilihan itu tidak bertentanglah dengan apa yang telah ditetapkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa untuk hari ini cukuplah setakat ini dulu, tak panjang untuk hari ini. Lebih-lebih lagi saya berada di luar. Dan insyaAllah esok saya akan sambung lagi yang episod yang ketiga, yang keempat. Jadi semoga pencerahan ini dapat memberi manfaat langsung kepada kita semua. Salam sejahtera daripada saya, Masa Bayu.